Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Hari ini kita akan teruskan pengajaran dengan topik terbitan pertama bagi suatu fungsi yang melibatkan hasil darab dan hasil bahagi ungkapan algebra. Baik. Okey, jika kita ada suatu fungsi f(x) yang merupakan hasil darab, contohnya u dan v, maka untuk mencari terbitan pertama bagi fungsi ini, kita boleh menggunakan petua hasil darab. Okey, petua hasil darab iaitu kita boleh guna u dv by dx tambah v du by dx. Okey, so rumusnya ialah u dv dx tambah v du dx. Okey, sebagai contoh, bezakan setiap yang berikut terhadap x. Okey, tadi kita tahu jika kita nak bezakan u darab v, apa yang kita kena lakukan adalah u darab dv dx. Okey, kemudian kita tambah v du dx. Okey. So, sekarang ni kita ada satu fungsi x kuasa 2 tambah 1. Ini adalah u dan juga x tolak 3 kuasa 4. Dan ini adalah v. Okey, saya tulis balik. U-nya adalah x kuasa 2 tambah 1. Dan v-nya ialah x tolak 3 kuasa 4. Okey, kemudian kita bezakan u terhadap x. Okey, kita akan dapat 2 buat bagi depan, 2x kuasanya tolak 1 jadi 1. 1 bila dibezakan jadi kosong. So, du dx ni adalah 2x. Kemudian kita bezakan v terhadap x. Kita akan dapat kuasa buat bagi depan, tulis balik dalam kurungan dan kuasa ni ditolak 1 iaitu kuasa 3. Kemudian jangan lupa bezakan yang di dalam kurungan. X dibezakan dapat 1, negatif 3 beza dapat kosong. So, 4x tolak 3 kuasa 3. Okey, sekarang kita boleh dah cari pembezaan bagi x kuasa 2, x tolak 3 kuasa 4 adalah, okey, masuk balik dalam rumus iaitu u tambah 1. Kemudian kita ada dv dx 4x tolak 3 kuasa 3 tambah v iaitu x tolak 3 kuasa 4 dan du dx kita adalah 2x. Okey, so kita susun baliklah bagi cantik. Kita akan dapat 4x kuasa 2 tambah 1. Okey, kemudian x tolak 3 kuasa 3 tambah bawa 2x pergi depan tolak 3 kuasa 4. Okey, kemudian kita faktorkan mana-mana yang boleh difaktor. Okey, dekat sini 4 dengan 2, jadi kita boleh guna sifar 2 lah. Kita guna sifar 2. Kemudian kalau kita tengok dekat sini, x tolak 3, ni pun ada x tolak 3. Jadi kita keluarkan x tolak 3. Okey, kuasa yang terendah adalah kuasa 3. Jadi kita keluarkan x kuasa 3. Okey, so yang sini sebab kita dah keluarkan 2, jadi tinggal 2. Ini dah tak ada. So, ada 2 x kuasa 2 tambah 1. Yang sebelah kanan, kita dah keluarkan 2. Kemudian kita keluarkan x tolak 3 kuasa 3. Jadi, kita ada lagi 1. Maka, kita akan dapat x tolak
3. Okey. So, permudahkan mana-mana yang boleh dipermudah. Okey. Dalam ni kita akan dapat X kuasa 2 tambah 1 tambah X kuasa 2 tolak 3 X. Okey. Jadi, jawapan akhirnya adalah 2 X tolak 3 kuasa 3 kurungan X. Oh, sorry Ini tadi cikgu lupa nak darab. Lupa nak darab dengan 2 tadi Ini sepatutnya ada 2. Okey, sorry. 2, 2. So, 2 X kuasa 2 tambah X kuasa 2, kita ada 3X kuasa 2. Okey, kemudian kita ada negatif 3X dan plus 2. Okey, itulah jawapan dia. Okey. Untuk contoh yang kedua. Okey, contoh yang kedua. Kita ada U-nya 3X tambah 2. Dan V-nya ialah punca kuasa 4X tolak 1 ataupun boleh ditulis sebagai 4X tolak 1 kuasa 1/2. Jadi kita bezakan U terhadap X, kita akan dapat 3. Bezakan V terhadap X, kita akan dapat kuasanya tolak 1, negatif 1/2. Kemudian bezakan di dalam, kita akan dapat 4. Atau boleh ditulis sebagai 2. Kuasa negatif setengah ni saya tulis dekat bawah, 4X tolak 1. Punca kuasa. Kita dah ada U, du dx, V dan dv dx. Maka kita boleh cari pembezaan 3X tambah 2 punca kuasa 4X tolak 1. Iaitu rumusnya tadi U dv dx tambah V du dx. So U kita adalah 3X plus 2 kurungan 2 4X tolak 1 punca kuasa tambah V 4X tolak 1 darabkan dengan 3. Maka kita akan dapat 6X tambah 4 tambah 3 4X tolak 1. Macam mana kita nak samakan dia punya penyebut? Maka yang sebelah kanan ni kita darabkan dengan punca kuasa 4X tolak 1 per punca kuasa 4X tolak 1 lah. Kenapa? Sebab kita nak samakan dia punya penyebut. So sekarang kita ada 6X tambah 4 tambah 3. Punca kuasa, bila darab dengan punca kuasanya akan hilang. Jadi tinggal per penyebutnya ialah 4X tolak 1 punca kuasa. Cikgu tulis kat sini kita selesaikan. Selesaikan habislah. Ini darab masuk, jangan lupa. So 6X tambah dengan 12X, kita ada 18X kuasa 18X, kemudian 4 tambah 3, kita ada 7. 4 tolak 3 4 tolak 3 1. Ini 1 1.
per dengan punca kuasa 4x tolak 1. So, inilah jawapan akhir dia. Okey, ini jawapan akhir. Okey, contoh lain. Okey, diberi y sama dengan x, punca kuasa x tambah 3, cari a ungkapan bagi dy dx. Okey, dekat sini u kita adalah ni, ini adalah v kita lah. Dan v ni boleh ditulis sebagai kuasa setengah. Okey, so untuk cari dy dx, okey, apa yang kita buat adalah kita cari dulu du dx dan juga dv dx. Okey, du dx kita adalah 1 lah. Okey, dv dx kita x tambah 3 kuasa tolak 1 jadi setengah. Okey, kemudian jangan lupa bezakan dalam kurungan 1. Atau boleh juga ditulis sebagai 2 punca kuasa. Okey, so masukkan dalam rumus tadi u darab dv dx. U kita x. Okey, kita darabkan dengan dv dx 1 x tambah 3. Okey, so tambah v tambah 3 du dx kita 1. Okey, so kita boleh tulis sebagai x 2 x tambah 3. Okey, tambah okey, kita nak samakan menyebut macam tadi juga. Okey, kita darab. Okey, saya terus darab dengan 2. Kenapa? Sebab dekat sebelah sini ada 2. Okey, so kita akan dapat tambah 2 x tambah 3 per punca kuasa x tambah 3. Okey, so kita akan dapat bila kita selesaikan, kita akan dapat 3x tambah 6. Okey, per 2 punca kuasa x tambah 3. Okey, inilah dy dx. Okey, itu baru soalan A. Soalan B, cari kecerunan tangen pada x. Okey, kecerunan tangen di sini maksudnya adalah nilai dy dx. So, apabila x-nya 6, okey, apabila x-nya 6, kita hanya perlu gantikan lah. Kita tulis kat atas okey, when x 6 dy dx nya adalah sama dengan, gantikan semua dengan 6. So, kita akan dapat atasnya 24. Okey, bawahnya 6 tambah 3, 9, punca kuasa 3. So, kita akan dapat akhir sekali jawapannya adalah 4. Okey, 4. Okey, kalau tadi adalah petua hasil darab, okey, petua hasil bahagi adalah jika kita ada fungsi di mana fungsi tersebut adalah u bahagi v. Jadi, apa yang kita perlu buat ataupun petua hasil bahagi kita adalah v du per dx tolak u dv dx per dengan v kuasa 2. Okey, v du dx tolak u dv dx per v kuasa 2.
Okay, contoh hasil bahagi. Okay, kita ada Y sama dengan 2X tambah 1 per X kuasa 2 tolak 3. Okay, jadi di atas ni adalah U dan di bawah ni adalah V. Okay, so U adalah 2X plus 1 and V adalah X squared minus 3. Okey, jika kita bezakan U terhadap X, kita akan dapat 2. Bezakan V terhadap X, kita akan dapat 2X. Okey, so tadi kita dah tengok petua hasil bahagi adalah V du dx tolak U dv dx. Okey, per V kuasa 2. So, dy dx kita adalah V du dx tolak U dv dx over V kuasa 2. Okay, V kuasa 2. Okay, so permudahkan kita akan dapat, okay, darab dan negative 6 negative 2 times 2x for x squared, kemudian okay, jangan lupa negatif, okay, per, okay, so kita akan dapat negative 2x minus 2x plus 6 over x squared minus 3 kuasa 2. Okey, ke atas ni kalau kita perasan, okey, semuanya boleh dibahagikan dengan 2 ataupun negatif 2 lah kalau kita nak dapatkan x kuasa 2 ni positif. Okey, jadi kita keluarkan negatif 2. Okey, so kita akan dapat x squared plus x minus 3. Okey, over x squared plus, minus 3 squared. Okey, so itulah jawapannya. Baik. Contoh yang kedua. Okey. Sekarang kita ada y sama dengan x per punca kuasa 2 bagi 4x tolak 1. So, ini adalah u dan di bawah ni adalah v. Tunjukkan bahawa dy dx adalah sama dengan inilah. Okey, so u-nya adalah x. Okey, jika kita bezakan u terhadap x, kita akan dapat 1. Manakala v-nya adalah 4x tolak 1. Okey, punca kuasa boleh ditulis sebagai kuasa 1 per 2. Jadi, jika kita bezakan V terhadap X, kita akan dapat, okey, bawakan kuasanya ke depan. Okey, tulis balik dalam kurungan. Kemudian, kuasanya tolak 1. Okey, kemudian kita bezakan yang di dalam kurungan. So, 4X bila dibezakan dapat 4. So, permudahkan mana-mana yang boleh dipermudahkan. Okey, disebabkan 4x tolak 1 kuasa negatif, jadi kita boleh bawa dia turun ke bawah lah. Okey, so itu adalah dv dx kita lah. Sekarang kita nak buktikan dy dx adalah bersamaan dengan apa yang diberi ni lah. So, kita nak cari dy dx. Okey, dengan menggunakan rumus du dx minus u dv dx per dengan v kuasa 2. Okey, so mana ke v? Okey, v kita adalah 4x tolak 1. Okey, darabkan dengan dv dx. Du dx 1. Tolak u. U kita adalah x darab dv dx. Okey.
punca kuasa 4x tolak 1 per V kuasa 2. Okey, V kuasa 2. Ni kita punya V. Kemudian kita kuasa 2. Okey. So, kita akan dapat tolak 2x per punca kuasa bila dikuasa 2, hapuslah dia. Alright. So, jika kita ada bentuk yang macam ni, untuk mudahkan kita, kita nak samakan dia punya penyebut. Jadi, apa kita buat? Kita darabkan dengan penyebut yang sebelah kanan ni. Iaitu 4x tolak 1. Punca kuasa, lupa. Kita darabkan dengan punca kuasa 4x tolak 1. So kita akan dapat 2 ni bila didarab, punca kuasanya akan hilang lah. So tinggal 4x tolak 1. Tolak 2x. So sekarang ni penyebutnya dah jadi punca kuasa 4x tolak 1. So bolehlah kita bawa turun ke bawah. Bawa turun bawah. Ni yang penyebut ni kita bawa turun bawah sini. So kita kena darabkan dengan 4x tolak 1. Jadi kita akan dapat 2x tolak 1 per, yang ini adalah kuasa 1 per 2. Yang sebelah kanan ni kuasa 1. Jadi bila kita darabkan, kuasanya kita tambah. So kita akan dapat 4x tolak 1 kuasa 3 per 2. 3 per 2. Atau, boleh ditulis sebagai 4x tolak 1 kuasa 3 per 2 bermaksud punca kuasa 2. Maka kita akan dapat baliklah. Jadi tulislah dekat, alamak tak muat dah. Sebelah kanan tu kamu tulislah terbukti ataupun tertunjuk. Dia suruh buktikan. Terbukti. Seterusnya kita akan tengok bagaimana kita nak buat pembezaan peringkat yang kedua. Sebelum ni kita buat terbitan pertama je kan. Sekarang kita nak tengok peringkat yang kedua. Terbitan kedua, kita boleh tulis dalam dua bentuk lah. Sama ada D kuasa 2Y per dx kuasa 2 ataupun kita boleh tulis dalam bentuk F double prime. So ada dua bentuk macam mana kita menulis terbitan yang kedua. Baik. Contoh soalan. Cari dy dx dan d kuasa 2y per dx kuasa 2 bagi fungsi y sama dengan x kuasa 3 tambah 4 per x kuasa 2. Jadi y kita adalah x kuasa 3 tambah 4. X kuasa 2 cikgu nak bawa naik atas. Jadi kuasanya jadi negatif 2. Kenapa? Supaya kita mudah mencari terbitan pertama dan terbitan yang kedua. Jadi dy dx adalah sama dengan 3x kuasa 2. Darabkan dengan 4, kita dapat negatif 8. Kuasanya tolak 1, jadi negatif 3. Atau boleh juga kita tulis sebab kita tak nak ada kuasa negatif. Kita bawa dia turun bawah lah. Kita akan dapat 3x kuasa 2 tolak 8 per x kuasa 3. Itu adalah dy dx atau terbitan pertama.
Sekarang kita daripada terbitan pertama, kita boleh cari terbitan yang kedua. Okey, kita nak cari terbitan yang kedua. Caranya macam mana? Caranya adalah kita bezakan sekali lagi terbitan yang pertama. So, terbitan pertama kita ni. Okey, jadi kita nak bezakan dia sekali lagi. Kita akan dapat 6x kuasa 1 tolak, negatif 8 darab negatif 3. So, dia dah jadi positif. Okey, x kuasanya ditolak 1. So, negatif 4. Atau boleh ditulis sebagai x kuasa 4. Okey. Baik. Jika gx adalah sama dengan 2x kuasa 3 tambah 3x kuasa 2, tolak 7x tolak 9, cari g prime 1/4 dan g double prime negatif 1. Baik. Okey, so kita ada gx. So kita nak cari, sebelum kita cari terbitan kedua, kita kena cari dulu terbitan yang pertama. So kita akan dapat 6x kuasa tolak 1. Okey. Kuasa tolak 1 jadi 1. Kemudian kita ada 7. Okey, 9 ni jadi kosong lah. Okey, kemudian kita cari g double prime. Terbitan kedua, kita akan dapat tambah 6. So, now soalannya adalah cari g double prime 1/4. Jadi, kita hanya gantikan x dengan 1/4. Okey. Jadi, kita akan dapat 12 darab 1/4, 3. 3 tambah 6, 9. Okey. Kemudian, cari g double prime negatif 1. Okey, masukkan. So, kita akan dapat negatif 12 tambah 6, negatif 6. Okey. Okey, contoh yang terakhir. Diberi fungsi fx adalah x kuasa 3 tambah 2x kuasa 2 tambah 3x tambah 4. Okey, cikgu tulis balik. x tambah 4. Cari nilai-nilai x. Okey. Bermaksud nilai x adalah lebih daripada 1. Dengan keadaan f prime x adalah sama dengan f double prime x. Okey, jadi kita cari f prime dulu. Kita akan dapat 3x kuasa 2 tambah 4x tambah 3. Okey, manakala f double prime atau terbitan keduanya adalah 6x tambah 4. Okey, dan dinyatakan dalam soalan f prime x adalah sama dengan f double prime x. Bermaksud 3x kuasa 2 tambah 4x tambah 3 adalah sama dengan 6x tambah 4. Okey, jadi kita pindahkan semua ke left hand side. So, kita akan dapat 3x squared minus 2x minus 1 equal to 0. So, sekarang kita dah ada quadratic function. Jadi, kita perlu factorize lah. Okey, untuk mencari nilai x. Okey. Kamu boleh guna calculator ataupun kita, sebab ni senang kan. Dia punya fungsi mudah. Jadi, kita boleh faktorkan sendirilah. Okey, 3x mestilah 3x darab x. Okey, kemudian kita ada negatif 1. Mestilah 1 darab 1. Okey, macam mana kita nak tahu yang mana negatif, yang mana positif? Kita tengok dekat tengah ni negatif. Okey, bermaksud kita punya negatif mestilah dekat yang bernilai besar. 3 darab negatif 1.
So, dekat sini positif. Maka X kita adalah negatif 1/3 atau X kita adalah sama dengan 1. Okey, bila kamu tekan kalkulator, dapat jawapan, make sure yang ini mesti ditulis. Okey, mesti ditulis, wajib. Okey, so jawapan kita ada 2, negatif 1/3 dan X sama dengan 1. Okey, baik. So, itu saja untuk hari ini. Okey, sekian. Terima kasih.